Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, kita digemparkan dengan pendedahan terkini daripada SPRM ataupun penangkapan yang paling mengejutkan, serbuan yang membuka mata ramai pihak. Tidak lain dan tidak bukan, pendedahan terkini daripada SPRM adalah berkaitan dengan Op Tropicana. Bagi saya ini satu pendedahan yang mengejutkan ramai, terutamanya kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kepada semua pemimpin di Malaysia, disebabkan ini adalah satu misi, bagi saya ini adalah misi Perdana Menteri untuk membanteras rasuah di negara kita. Dalam artikel, Op Tropicana buka mata banyak pihak dari Sinar Harian. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melumpuhkan sindiket penipuan pelaburan antarabangsa. Menerusi Op Tropicana ternyata membuka mata banyak pihak, bukan semata-mata memberkas dalang sindiket dikepalai oleh warga UK ataupun United Kingdom, tetapi pada masa sama turut membongkar rangkaian dan individu yang bersekongkol. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum saya meneruskan isu yang benar-benar panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan tekan butang subscribe. Dalam pendedahan ini, terdapat 5 buah bank utama dalam radar SPRM untuk tindakan siasatan sindiket penipuan tersebut. Pegawai di 5 bank berkenaan berperanan mewujudkan akaun untuk kegunaan sindiket dalam proses pemindahan wang ke luar negara. Pegawai bank itu juga dipercayai akan dirasuah kira-kira RM1.000 bagi setiap akaun bank yang berjaya dibuka tanpa mengikut prosedur. Namun, siasatan tersebut tertumpu kepada individu, bukannya institusi keuangan. SPRM dalam kenyataan pada 18 Mac yang lepas berkata pihaknya akan terus bekerjasama rapat dengan Bank Negara Malaysia dan agensi penguatkuasa lain bagi memerangi sindiket penipuan antarabangsa. Apa yang boleh disimpulkan adalah rangkaian sindiket ini terdapat di beberapa negara, termasuk di Malaysia. Sindiket beroperasi di premis yang dianggap selamat untuk dijadikan boiler room atau pusat panggilan. Di sini ada beberapa peranan warga tempatan, malah boiler room juga berisiko untuk difranchisekan dan dijadikan pusat panggilan penipuan lain. Ia terbukti apabila serbuan kedua SPRM pada 28 Februari yang lalu di sebuah pejabat mewah di ibu negara yang akan dijadikan pusat panggilan oleh sindiket penipuan pelaburan dan mata uang kripto. Ia susulan serbuan boiler room pertama pada 21 Februari dengan kerjasama pelbagai agensi penguat kuasa. Tan Sri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM berkata, modus operandi sindiket adalah menawarkan portfolio pelaburan tidak wujud menerusi iklan di media sosial, dan ahli sindiket terdiri daripada warga Australia, Britain, Afrika Selatan, serta Filipina. Mereka dipercayai telah memperdaya mangsa sejak tahun 2019 dengan meyakinkan mereka supaya melabur ke dalam syarikat pelaburan tidak wujud, dan syarikat tersebut sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata. Syabas diucapkan atas tindakan serius SPRM dalam usaha menangani penipuan dalam talian ini. Bagi saya, ini satu penangkapan yang sangat-sangat berjaya untuk SPRM, dan satu lagi sindiket berjaya dilumpuhkan. Daripada sindiket ini terus merebak dan akan merosakkan image negara, akan merosakkan beberapa lagi mangsa yang lain. Tapi akhirnya sindiket ini berjaya dilumpuhkan. Jadi tuan-tuan dan semua, apa pendapat Anda berkaitan dengan pendedahan SPRM terkini? Bagi saya ini satu kejayaan yang besar untuk SPRM dan negara. Tapi ini semua pasti mengejutkan ramai juga. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini.
Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah kita mendengar satu isu hangat ataupun satu berita buruk yang diterima oleh Sanusi, Menteri Besar Kedah, di mana beliau dituntut untuk membayar ganti rugi RM120.000 kepada Mahfuz. Akhirnya tuan-tuan dan puan, Menteri Besar Kedah membuat satu pengakuan yang amat mengejutkan setelah beliau dituntut untuk membayar ganti rugi tersebut. Pengakuan Menteri Besar Kedah ini pasti mengejutkan ramai. Oke, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk tekan share dan juga subscribe. Dalam satu artikel yang panas ini dari My Metro, Sanusi akan bayar ganti rugi saman fitnah Mahfuz berjumlah RM120.000. Mari kita lihat apa pengakuan yang panas daripada Sanusi. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi, sedia membayar ganti rugi berjumlah RM120.000 kepada pengerusi Pakatan Harapan Kedah, Datuk Mahfuz Omar, yang diputuskan Mahkamah Rayuan Putrajaya semalam. Artikel ini, katanya beliau akan bertanggung jawab melunaskan tuntutan yang dibuat pihak berkenaan selepas mahkamah mendapatinya bersalah. Hantaran inilah yang didapati saya bersalah oleh mahkamah dan diperintahkan membayar ganti rugi RM50.000 oleh Mahkamah Tinggi dan kemudian dinaikkan kepada RM120.000 oleh Mahkamah Rayuan kerana RM50.000 didapati terlalu rendah oleh plaintiff. Mereka membuat counter appeal untuk tuntut lebih tinggi. Apabila sudah didapati bersalah dengan hantaran ini, menjadi tanggung jawab saya untuk melunaskan tuntutan mereka. Saya akan berusaha membayar berapapun harganya, katanya pada kenyataan di akun Facebook beliau hari ini. Artikel ini disiarkan pada 4 April 2023 jam 10.56 pagi. Dalam pada itu tuan-tuan dan puan semua, pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman itu berdasarkan hantaran dibuat Muhammad Sanusi melalui akaun FB-nya pada 30 Julai 2019 yang mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi Parlimen Pokok Sena dalam isu pemindahan premis judi spot Toto ke kawasan itu. Mahfuz juga mendakwa Muhammad Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 menit 57 saat di akaun FB-nya pada 27 Julai 2019 memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan cawangan spot Toto di Pokok Sena sambil memegang spanduk yang tertera nama plaintiff. Berikutan itu Muhammad Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat menjelaskan, sebagai ahli dan pimpinan PAS, beliau serius dengan usaha membantras kegiatan perjudian di Kedah sebaik mengambil ahli kerajaan negeri pada 17 Mei 2020. Katanya satu langkah besar dibuat mulai 2021 hingga 2022 untuk memberhentikan pengeluaran lesen premis perjudian di seluruh Kedah apabila lesen sedia ada tamat beransur-ansur daripada 2021 sehingga Desember 2022. Sementara itu, Muhammad Sanusi menerusi Facebook memaklumkan Majlis Berbuka Puasa Anak Kedah di Perantauan yang dibatalkan sebelum ini. Sebelum ini, majlis itu dijadwal berlangsung di Dewan MAEPS Serdang, namun ia dibatalkan selepas Muhammad Sanusi mendakwa pengurusan menarik balik kebenaran menggunakan Dewan berkenaan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, akhirnya pengakuan Sanusi akan bayar ganti rugi saman fitnah Mahfuz berjumlah RM120.000. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sila tekan butang like, share, dan subscribe.